Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Muslimin, muslimat, sidang jemaah, sidang penonton rakaman video yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaannya kepada kita di dunia ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dikekalkan di dalam nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam, dan tidak akan ada suatu kurniaan pemberian yang paling besar di dunia ini melainkan taufik hidayah iman dan Islam yang mengatasi jutaan dan ribuan nikmat dunia yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah suka dan juga yang tidak disukai oleh Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengurniakan, memberikan agama, amalan agama, kefahaman agama kepada orang yang Allah Ta'ala suka sahaja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, khususnya rakaman ini khususnya kepada para jemaah Surau Al-Hidayah Taman Desa Raya, dan juga kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita menyambung pembacaan daripada kitab berkenaan dengan 10 asas akidah, iaitu yang merupakan sebahagian ataupun ringkasan daripada kitab 40 asas akidah karangan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung dan kita akan cuba sama-sama bermuzakarah dan juga mengambil pelajaran daripada asas yang kedua, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Suci, iaitu asas yang dinamakan sebagai At-Taqdis, menyucikan, iaitu menyucikan segala kekotoran, menyucikan segala kegelapan yang ada di dalam hati kita manusia terhadap beriman, terhadap i'tiqad, menyucikan i'tiqad kita daripada kesilapan terhadap zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Suci. Kata pengarang, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan sesungguhnya dia tidak terbatas dengan sesuatu ukuran
tidak terikat dengan sesuatu tempat, tidak dilingkungi dengan sesuatu arah, dan tidak dinaungi dengan lapisan langit. Di antara i'tiqad ataupun asas akidah kita ialah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengetahui bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin, tidak langsung berkait dengan mana-mana tempat, tidak berkait dengan mana-mana kawasan, tidak berkait dengan mana-mana arah. Sedangkan selain daripada Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk di kalangan manusia, jin, malaikat, makhluk-makhluk yang besar seperti bumi, bintang-bintang, planet-planet, cakrawala, lapisan-lapisan langit, sama ada langit dunia ataupun yang lebih besar lagi, iaitu langit-langit, tempat di mana para malaikat yang begitu ramai, yang begitu besar, yang diciptakan daripada cahaya, tempat mereka berada, iaitu para malaikat. Maka selain daripada Allah, di kalangan makhluk, minal makhluqat, semuanya mempunyai arah, semuanya mempunyai tempat, semuanya mempunyai kedudukan, kerana kita semua ini makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berhajat kepada perkara-perkara ini, berhajat pada tempat, berhajat pada arah. Sebelum kita masuk kepada asas bagaimana kita nak keluarkan, bagaimana kita menyucikan kekotoran, kekaburan akidah terhadap zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berhajat langsung kepada tempat dan arah, maka kita lihat kepada makhluk dahulu, ataupun kita cuba memahami tentang makhluk terlebih dahulu. Kerana yang kita dapat bayangkan, yang kita dapat terlintas di dalam fikiran kita ini hanyalah berkenaan dengan makhluk. Bahkan sebenarnya lintasan fikiran kita ini pun, maknanya akal, apa sahaja maklumat, apa sahaja bayangan, lintasan yang dapat dicapai oleh akal kita, semuanya makhluk, semuanya tidak benar ataupun tidak tepat berkenaan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jika manusia berada di bumi, makhluk-makhluk yang lain seperti haiwan, jin berada di atas muka bumi ini, mengambil ruang dan tempat. Maknanya kita manusia, kita ada tempat kita duduk. Jika kita berdiri, maka kita berpijak di atas bumi. Jika kita duduk, maka kita juga berada di atas bumi. Kita berjalan, kita mengambil ruang seluas tubuh badan kita. Gunung ganang yang besar juga mengambil ruang dan tempat. Manakala makhluk yang lain yang tak sama dengan kita, seperti jin yang diciptakan daripada api, mereka Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dan juga bersama dengan kita di atas muka bumi ini. Namun begitu tak sama pula dengan kita, tidak sama pula dengan malaikat. Keadaan mereka berada di atas bumi ini. Katakanlah jika manusia duduk di satu orang, jika orang ramai duduk berkumpul di satu padang, maka mungkin dalam satu padang itu akan memuatkan 1,000 atau 2,000 orang. Katakan 1,000 orang. Maka kalau jin pula 1,000 jin berkumpul, tidak sama seperti keadaan manusia. Dia tidak perlu ruang sebesar padang yang sama seperti manusia. Bagaimana keadaan dia? Wallahu alam. Kita tidak mengetahuinya kerana mereka makhluk yang gaib daripada pandangan mata kita. Namun begitu, mereka berhajat kepada Allah, mereka berhajat kepada tempat.
Semua makhluk tidak boleh pergi ke mana-mana melainkan di tempat yang Allah SWT Maha mengetahui tempatnya, Maha menguasai, dan sepanjang setiap detik dan saat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga malaikat. Malaikat-malaikat yang besar, yang ciptaan mereka sangat berbeza daripada manusia ataupun jin, di mana ada di kalangan malaikat yang menjalankan tugas, yang diberikan tugas, bukan kerana mereka ni membantu, kerana Allah SWT perlukan pembantu, tidak, tetapi kerana perintah Allah, kerana Allah SWT menzahirkan kekuasaannya, menzahirkan ilmunya pada ciptaan-ciptaannya yang hebat ini. Sebelum kita masuk berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran, iaitu berkenaan dengan istiwa, di mana istiwa ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namun begitu, ianya bukanlah menunjukkan sifat ataupun bukanlah menunjukkan keadaan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana menerusi ayat-ayat, beberapa ayat yang ada menyebutkan tentang istiwa ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, dan apabila kita melihat keseluruhan ayat daripada awal ataupun daripada ayat sebelumnya, kita melihat dari segi siyak dan sabak, iaitu ayat sebelum dan ayat selepas, maka berdasarkan ayat ini ialah yang hendak disampaikan ataupun yang kita perlu tadabburkan ialah berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diciptakan, yang telah ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada mana-mana makhluk. Jadi bukan pada ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang sepertinya, seperti ayat-ayat yang disebut sebagai ayat mutasyabihat, ayat yang kesamaran, ayat yang perlu diterangkan, didetailkan berkenaan dengannya. Kalau malaikat memanglah malaikat ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kita tahu bahawa malaikat ini duduk di langit, dan ada juga malaikat yang tugas mereka sehingga mereka turun ke bumi, maka apabila terlintas di dalam fikiran kita, mungkin terlintas berkenaan dengan bagaimana rupa malaikat yang saiznya besar, ataupun bagaimana rupanya, bentuknya, sayap malaikat yang begitu banyak dan begitu besar, seperti malaikat Jibril alaihi salam, yang kalau rupa asalnya mempunyai 300 sayap. Satu saja sayap dibuka menutupi timur ke barat. Maka mungkin terbayang di dalam fikiran kita, dan jika terbayang pun tidak sama apa yang kita fikirkan, kerana kita memang tidak pernah melihat dan tidak pernah diberitahu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda yang melihat 2 kali rupa paras bentuk malaikat Jibril alaihi salam, baginda sendiri tidak mengkhabarkan secara terperinci berkenaan dengan zat ataupun berkenaan dengan fizikal, jisim malaikat. Namun begitu masih lagi termasuk dalam perbincangan sesama makhluk. Maknanya rupa itu tak sama, tetapi masih lagi makhluk, maka masihlah boleh terbayang lagi. Katakanlah kita manusia
yang mempunyai tangan dan juga kaki. Kemudian apabila kita sebutkan kita mempunyai tangan dan kaki, lalu apabila kita mendapat tahu para malaikat mempunyai sayap, dan juga contohnya burung mempunyai sayap. Jadi apabila kita sebutkan burung mempunyai sayap dan kita lihat bagaimana jisim, fizikal sayap burung, maka apabila kita mendapat tahu dikhabarkan dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan berkenaan dengan sayap para malaikat, maka mungkin terbayang sayap yang sebagaimana yang kita pernah tengok lah, sayap yang boleh membantu ataupun menyebabkan yang empunya sayap itu terbang. Tetapi pastilah tak sama, maka kita akan sebutkan ya, malaikat mempunyai sayap, tetapi sayap yang kaifiatnya, rupanya kita tak tahu. Namun begitu memang ada sayap lah. Maka kata-kata sebegini masih lagi tidak menyalahi akidah, masih lagi tidak membawa kita kepada menyerupakan, masih lagi tidak menjejaskan akidah kita kerana sesama makhluk. Namun begitu apabila sampai kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlulah ada satu tapisan yang lain, perlu ada satu disiplin yang lain dalam kita memahami dan ingin memasukkan akidah yang kita simpul, yang kita ikat di dalam hati kita berkenaan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali, dan sesungguhnya dia beristiwa di arash, beristiwa di arash berdasarkan firman-Nya di dalam Al-Quran, mengikut makna yang dia kehendaki, iaitu istiwa yang terpelihara daripada maksud bersentuhan, menetap dan berada di suatu tempat, serta bergerak dan berpindah dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Berkenaan dengan ayat ini, saya telah baca pada awal rakaman tadi, iaitu daripada surah Yunus ayat ketiga, yang maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, iaitu dalam tempoh 6 hari. Lalu dia beristiwa di atas arash. Dia melindungi malam dengan siang, ataupun memasukkan malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras, yakni silih berganti. Dan dia pula menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang, semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Dan juga selain daripada ayat dalam surah Yunus, ada juga ayat berkenaan dengan istiwa ini di dalam surah Taha, di dalam surah Sajdah, awal surah Sajdah, di dalam surah Al-Hadid, dan juga di dalam surah Fatir. Maka di sini bagaimana kita nak memahami, ataupun bagaimana kita nak menjadikan akidah kita berkenaan dengan bagaimana kita nak bentuk akidah yang betul berkenaan dengan istiwa. Jadi muslimin dan muslimat pernah mendengar berkenaan dengan istiwa ini. Kalau dibuka video-video ataupun capaian-capaian di dalam media sosial, di dalam laman sesawang, laman carian, maka keluarlah beberapa versi berkenaan dengan istiwa. Allah SWT beristiwa
dan juga berkaitan dengan ayat-ayat yang ada menyebutkan tentang, contohnya seperti yad, khalaqtu biyadai, ataupun pada ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan yang nampak, yang dapat difahami, yang apabila kita dengar seolah-olah berkaitan dengan sifat Allah, berkait dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebenarnya kita perlu fahami berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat ini, yang kesamaran ini, dengan cara yang menyelamatkan akidah kita daripada tersasar, daripada akidah yang memahami, yang menyebabkan kita berpendapat, berakidah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini berhajat kepada tempat ataupun bertempat. Dan maha suci Allah, maha suci Tuhan kita daripada berhajat kepada tempat ataupun mempunyai tempat. Di kalangan orang-orang yang mengatakan ataupun menyamakan Allah SWT dari segi tempat, ialah apabila ada dakwaan bahawa tak dapat difahami satu zat yang wujud tanpa jisim. Ada dakwaan yang batil, yang salah, yang menyebut tidak dapat difahami wujudnya sesuatu zat melainkan dengan pasti ada jisim. Sedangkan di dalam kita mempelajari sifat-sifat Allah, kalau di dalam kitab ini, di dalam asas pertama lagi, iaitu asas berkenaan dengan zat Allah, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak berhajat langsung kepada jisim, tak berhajat langsung kepada jirim. Zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkait ataupun tidak ada kaitan langsung dengan jisim fizikal sebagaimana makhluk. Tapi makhluk, sebesar mana pun makhluk, malaikat, jin, ciptaan-ciptaan yang lain, manusia, semua berhajat kepada, pastilah Allah Ta'ala ciptakan dengan ada jisim dan ada jirim. Jadi kata-kata ataupun dakwaan yang mengatakan bagaimana sesuatu itu wujud tanpa ada jisim, tanpa ada fizikal, maka kata-kata itu ialah batil. Kerana apabila disebut jisim, maka pastilah dia akan berkait dengan sifat-sifat jismiyah, sifat-sifat yang ada pada jisim. Maka itu semua mustahil bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu adalah semuanya sifat-sifat makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun di kalangan makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan kita juga tak boleh nak samakan perkara yang kita nampak ini dengan perkara-perkara yang syahid, yang nampak ini dengan perkara-perkara yang ghaib. Perkara yang syahid, yang nampak dengan mata kasar, kita tak boleh nak kiaskan, tak boleh nak samakan dengan perkara yang tidak nampak. Sehingga kan kalau sesama makhluk pun, contoh makhluk yang ghaib seperti jin, apabila dibayangkan jin, apabila digambarkan jin, maka itu pun tidak tepat, walaupun sesama makhluk yang lemah. Namun begitu, oleh kerana nak mengkiaskan, mengagak rupa benda yang ghaib ini dengan yang kita nampak, maka ia akan jadi salah. Begitu juga kita apabila dikiaskan malaikat yang ghaib itu dengan perkara yang nampak, maka ianya tidak tepat. Itu sesama makhluk, yang sesama kita walaupun sebesar mana pun makhluk, adalah makhluk yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkenaan dengan istiwa tadi, di dalam Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran seperti di dalam surah Yunus ayat ketiga ini, Allah Subhanahu Wa Taala pada permulaan ayat menerangkan bahawa
sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dialah zat yang menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari, di mana langit dan bumi yang begitu luas. Langit 7 petala langit, 7 petala bumi, lapisan bumi dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak berhajat kepada bantuan sesiapa pun. Kun fayakun, apabila jadi, berfirman jadi maka jadilah. Namun begitu Allah SWT telah ciptakan di dalam tempoh 6 hari ataupun 6 masa, 6 peringkat. Kerana hikmahnya, kerana menunjukkan bahawa perkara-perkara yang besar ini tidak boleh ataupun jangan tergesa-gesa, terburu-buru. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di arash, melindungi malam dengan siang dan mengiringinya, menyusulinya dengan pantas, dengan cepat, iaitu silih berganti malam dan juga matahari dan juga bulan. Kemudian disebutkan tentang ciptaan bintang-bintang dan makhluk-makhluk yang lain. Semuanya ini terikat ataupun terserah kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh makhluk dan pentadbiran adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi kita apabila membaca ayat ini, maka para ulama mengatakan bahawa ayat ini bukan semata-mata ingin menceritakan tentang zat Allah, bukan ingin menceritakan tentang di mana Allah Ta'ala berada, ataupun bukan menceritakan tentang kedudukan. Namun begitu, ingin disampaikan yang kita dapat ambil pelajaran ialah berkenaan dengan keseluruhan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh diambil hanya perkataan thumma stawa 'alal 'arsy sahaja, kemudian terus mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu istiwa di arash dengan makna bersemayam. Jika istiwa ini dinisbahkan, ditujukan, digabungkan kepada manusia, contohnya kepada raja, maka memang maknanya boleh difahami, iaitu memberi makna bersemayam, duduk di atas tahta kerajaan. Namun begitu, apabila dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu Taala yang Maha Mulia, maka tidak boleh difahami dengan istiwa, dengan makna bersemayam. Tidak boleh difahami dengan makna bersemayam. Kerana apabila dinisbahkan kepada Allah, maka tidak dapat difikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Ada yang mengatakan, ada juga dakwaan menyebut bahawa beristiwa maksudnya Allah Ta'ala bersemayam, tetapi kaifiatnya, bagaimana cara bersemayam itu kita tak tahu, serah kepada Allah. Maka dakwaan ini pun tidak tepat. Kata-kata ini pun nanti akan mengelirukan, akan menyebabkan hati kita terbayang, akan menyebabkan fikiran kita terlintas perkara yang tidak layak bagi Allah. Sebagaimana dia disebutkan, kalau kata tak sama, contohnya pada anggota tangan. Kalau tangan yang kita faham maknanya, tetapi kaifiatnya terserah pada Allah, kaifiatnya tak sama, rupa dia tak sama. Jadi macam tu samalah dengan makhluk. Kita lihat, kita fikirkan bagaimana apabila kita contohnya anggota badan, anggota tubuh kita, tangan manusia dengan tangan makhluk lain, contoh makhluk yang kecil, kuman, yang ada juga anggota kaki atau tangan. Bila kita sebutkan,
kuman ada tangan tapi tak samalah dengan kita, maka itu betul lah kerana sesama makhluk. Jadi apabila kita nisbahkan perkara itu kepada zat Allah Subhanahu taala yang maha suci, maka ia masih lagi tidak menyelamatkan, tidak menyucikan akidah kita, tidak membebaskan akidah fikiran kita daripada akidah yang tersalah, yang menyebabkan kita terbayang. Sebab itu sebahagian ulama telah meletakkan supaya letakkan makna. Letakkan makna. Ada yang menyebutkan beristiwa. Sebahagian ulama menyebutkan beristiwa itu maksudnya menguasai ataupun mentadbir. Walaupun makna itu pun wallahu alam belum tentu lagi tepat. Tetapi pastilah kita perlu elakkan daripada fikiran kita terbayang berkenaan Allah Ta'ala beristiwa di arasy ini, terbayang dengan perbuatan makhluk. Dan sebelum itu, sebelum terlupa, arasy ini ialah makhluk ciptaan Allah, iaitu makhluk yang besar antara makhluk yang di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah. Arasy ini ialah yang paling besar. Satu tempat yang mana tempat itu berada di atas dia, di atas lagi daripada langit-langit tempat malaikat. Dan arasy ini dipikul oleh malaikat. Dan arasy juga berada di atas air. Wa kana arsyu 'alal ma'. Arasy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Maka daripada ayat Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy, hendaklah kita sama-sama fahami bahawa ianya menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terbatas, di mana arasy yang begitu besar ini pun berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menguasai, menjaga arasy ini tidak berhajat langsung kepada makhluk, dan ianya sentiasa tidak terlepas sedikit, tidak terlepas sesaat pun, sedetik pun daripada kekuasaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada rakaman akan datang kita akan sambung lagi, dan insya-Allah saya akan cuba detailkan ataupun cuba notakan lagi, bahagikan kepada beberapa pembahagian berkenaan dengan bagaimana mentakdiskan Allah Subhanahu Wa Taala, menyucikan akidah kita daripada sifat-sifat, pemahaman-pemahaman yang salah, yang mengelirukan, yang membawa kita menyucikan akidah kita daripada pemahaman yang akan menyebabkan akal kita terbayang perkara ataupun sifat, perbuatan yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.